Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita masuk bahagian logaritma, tapi saya kembali kepada modul asal saya, iaitu saya ikut buku teks kan, insyaAllah. Kita start dengan latihan diri 4.9 kat sini. Oh, ini ada tajuk lama tak pakai whiteboard. Sebenarnya saya bukan tak pakai whiteboard, sebenarnya marker saya order pakai Shopee lambat sampai. Okey. Jadi pertama kita tengok latihan 4.9, latih diri ya, satu latihan je lah kan. Nombor 1, tukarkan yang berikut kepada bentuk logaritma kan. Jadi tukar kepada bentuk log. Tukar kepada bentuk log. Dia simple je tukar bentuk log ni. Kamu tengok 3 kuasa 4 sama dengan 81. Okey. Apa yang kamu buat sebenarnya? Indeks, dia punya asas indeks ni. Ini dia punya asas. Ini indeks punya asas. Kita panggil dia asas bagi indeks. Okey. Bila dia pergi ke sebelah, kita pindahkan dia sebelah, dia akan menjadi asas bagi log. Macam tu je. Jadi indeks pergi sebelah akan bertukar menjadi log. Macam mana? Tengok. Bila 3 pergi ke sebelah, yang tinggal sebelah kiri hanyalah nombor 4. 3 pergi sebelah, dia bertukar menjadi log 3. Nampak? 81 ni letak balik. Siap. Itu macam mana kita tukarkan indeks kepada log. Simple je. Nampak? Pindah ya? Macam tu. Indeks pindah sebelah, terus automatik jadi log. Okay? Sama semua tu. B, dia bagi 2 kuasa 7 sama dengan 128. Jadi kita potong ni, 2 pergi sebelah, yang tinggal apa? 7 sama dengan log 2, 128. Okey? Jadi yang C dengan D tu kamu boleh buat lah. Simple je yang ni. Boleh ini formula kita ambil kat sini. Contoh saya ambil A kuasa M sama dengan N kat sini. Jadi M sama dengan log MN. Dia pindah ni. Ni pindah sebelah. Log MN pula silap. Log AN. Okey. Itu tukarkan kepada bentuk logaritma. Benda ni dia terbalik sama juga. Bila indeks pergi ke sebelah jadi log patah balik jadi indeks. Indeks, log, indeks. Itu namanya indices log topik ni biasanya dia satu geng. Kita tengok soalan nombor 2. Saya tinggal Saya tinggal C dengan D untuk kamu buat nanti saya buat habis tak C okey. Tengok nombor 2. Nombor 2 kat sini, tukarkan yang berikut kepada indeks. Yang ini dia suruh tukar kepada indeks pula. Okey, dia bagi apa sini? A, dia bagi log 10,000 sama dengan 4. Nampak? Yang ini maksudnya, bila kita pindahkan log ke sebelah akan jadi indeks. Bila log pergi sebelah, yang tinggal apa? 10,000. Sama dengan 10 ni, dia pergi sebelah, dia jadi asas bagi indeks. Dan 4 ni terpaksa mengalah. Dia akan bertukar menjadi kecil. Nampak? Itu cerita dia. Yang ni dia punya laju sangat. Apa? Laju. Laju. Okey, tak apa. Nanti saya seterus sikit. Okey. Kemudian B. Sama kat cerita dia. Log 10 0.0001 sama dengan negatif 4. Nampak? Jadi 10 ni, bila kita pindah sebelah, dia akan jadi 10 kuasa. Dia jadi asas. Sebab tu kalau kita potong ni, kita boleh tulis macam ni lah. Tapi tak cantik lah. Nampak? Tak cantik. Bagi cantik sikit. 0.0001 sama dengan 10 kuasa negatif 4. Sebab tu benda ni kita panggil dia, kalau log 10 ni bila pindah sebelah, kita jadi nama dia anti-log. Benda ni namanya anti-log.
log. Sebab tu kamu tengok dekat kalkulator kamu, kalau dekat log tu, kan? Atas log tu warna kuning, dia 10 kuasa X. Nampak? Ini kalau kita tekan shift, dia dapat ni. Log dapat ni. Yang ni. Sebab tu yang ni maksudnya menunjukkan log ni adalah log 10 dan ini adalah dia punya kawan dia dalam bentuk indeks, iaitu 10 kuasa X. Itu kat kalkulator ada, kalau lupa. Boleh? Okey? Kita tengok terus terus C. Pelan-pelan. Sikut. Ya, dia senang aja. Kita panggil dia log jadi indeks, indeks jadi log, tu je. Okey? C. Log 2128 sama dengan 7, nampak? Kan? Jadi bila log ni saya potong, potong log, dia tukar pergi sebelah, dia jadi indeks, nampak? Tapi tak cantik, cantik kan? 128 sama dengan 2 kuasa 7, baru cantik. Itu maksudnya log bertukar menjadi indeks. Boleh? Okey? Boleh ikut Okey, kalau boleh ikut kita teruskan C kan. Yang ni cari nilai bagi setiap berikut. Bila cari nilai kena pakai kalkulator kan? Okey, jom. Okey. Sekarang kita tengok kalkulator pula. Dalam dekat kalkulator kamu, kamu hanya boleh gunakan log. Dia bagi ada boleh tekan log. Log ini maksudnya adalah log asas 10. Log ni adalah log asas 10. Log asas 10 dia tulis kadang-kadang dia tulis log je. Dan kadang-kadang dia tulis LG je. Nampak? LG ni bukan jenama peti sejuk LG ni adalah mewakili log asas 10 juga, ringkas. Kan? Jadi dua-dua ni kalau ditulis log saja tak ada asas, maksudnya log asas 10. LG pun maksudnya log asas 10. Okey? Bila log asas 10, kita boleh tekan kalkulator. Tengok nombor 3, cari nilai. Cari nilai dia bagi A log asas 10 9. Yang ini kamu boleh tekan kalkulator terus. Tekan terus kalkulator. Log 9. Tekan je log 9. Okey? Dapat jawapan. Panjang jawapan dia. Okey? Ambil 4 titik perpuluhan sudah. Okey? 0.9542 cukup. Yang tu boleh tekan kalkulator terus okey? Sama juga B pun sama. B bila dia tulis kat situ log 10 je, maksudnya kamu kena ingat. Log 10 boleh tekan kalkulator untuk cari nilai. Ambil kalkulator kamu, tekan saja. Log 99. Panjang kan? Nampak? Okey, 1.996 saya ambil 1.996. Okey. C log 10 5/6 kuasa 3. Okey. Yang ni pun sebenarnya boleh tekan kalkulator terus. Tak ada masalah. Boleh tekan. Tapi kena hati-hati ni. Kena hati-hati kalau nak selamat semua dia orang ni. Contoh saya guna biasanya saya akan tekan dia orang ni dulu. Contoh saya guna macam ni contoh. Saya buat nanti saya tunjuk sekejap. 5/6. Nampak? Saya buat macam ni 5/6 kuasa 3 boleh juga macam ni. Terus. Okey. Kemudian saya buat sama dengan dulu. Dapat ni. Baru saya tekan log. Log answer. Jadi saya kira yang ni dulu. Takut tadi salah tekan. Dah kira nanti. Dapat apa kalkulator, tekan log. Log answer. Okay, akan dapat jawapan dia macam ni. Jadi. Negatif 0.2375. Cuba tekan. Tapi kalau kalkulator kamu lagi canggih, lagi senang ni cerita ni. Okey, ini untuk log 10 sahaja.
yang boleh tekan kalkulator. Nanti kita tengok macam mana cerita pula log asas lain yang tak boleh tekan kalkulator. Tu ada kamu boleh buat G G ada log 10 boleh tekan kalkulator G. Okey. Itu nombor 3 kan. Saya akan teruskan untuk D pula D. Oh, kita kena berhenti sekejap sebab kita kena bagi laluan kepada azan kejap. Okay. Kita terus pergi nombor 3. Tadi kita buat sampai C dan D D. D sekarang ni dia bagi log 2 64. Ada dua cara nak buat tapi saya kita belum sampai lagi dalam bahagian apa hukum log. Tak tunjuk lagi. Jadi kalau kamu jumpa macam ni, senang je kamu ambil terus kalkulator. Kamu boleh pakai kalkulator terus. Kamu ambil je terus, dia akan jadi apa? Log 64, pakai bahagi kan ni bahagi dengan log 2. Terus dapat jawapan. Ini kita nak train pakai kalkulator je. Cukup. Dapat kalkulator. Tekan kalkulator, dapat jawapan terus. Okey? Sama juga. Sekejap, saya tulis dulu E. E apa? Log 381. Jadi kamu tak payah fikir pun 3 kuasa berapa 81. Memang boleh guna cara indeks. Kan? Tapi macam ni kita boleh pakai kalkulator, boleh pakai terus. Itu log 81 bahagi dengan log 3. Boleh pakai teknik ni. Okey? Macam tu. Ambil jawapan ni dulu kejap. Ambil tekan kalkulator. Tengok apa dapat. Log 64 bahagi dengan log 2 dapat jawapan. Ini dapat jawapan dia 6 terus. Okey. Ini tekan kalkulator. Log 81 bahagi dengan log 3. Ini dapat jawapan dia 4. Jadi kita ada formula kat sini. Maksudnya kalau log AB sama juga dengan log B bahagi dengan log A. Okey? Atas bahagi bawah Sebenarnya konsep ni kita pakai konsep pertukaran asas tapi kemudian nanti kamu akan belajar lagi dalam hukum log pasal pertukaran asas ni. Cuma apabila dia suruh cari nilai, paling mudah menggunakan kalkulator. Ini salah satu cara macam mana kita nak gunakan kalkulator walaupun log kita ni bukan log asas 10. Kita terus ambil apa? Log atas bahagi log bawah. Okey? D. E, F F. F saya akan tunjuk cara satu lagi. Cara tukar kepada indeks pula. Memang boleh pakai kalkulator tapi kita belajar cara satu lagi. Contoh dekat F ni. Dia bagi kat situ. Log 4 256. Okey? Cuma kat sini kita kena tengok 256. 4 kuasa berapa 256? Jadi kita boleh buat macam ni. Kita tukar. Dia akan jadi log 4 256 adalah 4 kuasa 4. 4 kuasa 4 jadi kat sini kalau kamu tengok ada formula mengatakan bahawa log log AA. Log AA adalah sama dengan 1. Maksudnya dia boleh mati macam tu je. Dia boleh mati macam tu je. Okey? Cuma kalau ada pelajar dipotong ni tinggal jadi 1 kuasa 4 salah. Ini maksudnya kalau log 4 jumpa log 4 potong je lah tak apa. Potong yang tinggal apa? 4. Macam tu. Ini kita guna konsep tukarkan benda ni kepada asas. Indeks asas yang log punya asas. Samakan asas. Tapi asas indeks dengan asas log. Sebab tu saya kalau boleh, kalau soalan nilai, hitung nilai, kamu tak payah tukar macam ni lah. Tekan kalkulator je tadi ya senang. Ini hanya perlu tahu macam mana. Benda ni boleh kita buat. Contoh G, sama kat cerita dia. G log 10. Sini ada apa? 100,000. Nampak? 100,000 berapa? Kita boleh tukar jadi log 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5. 10 kuasa 5. Jadi 10 mati. Tinggal jawapan kita 5. Boleh macam ni. Tak payah tekan kalkulator pun. Cuma kalau tak confident terus. Okey?
Jadi kita boleh masuk bahagian seterusnya. Iaitu apa? Selesaikan persamaan. Yang ni senang. Tadi mula-mula kita dah buat. Nombor 4 ni. Nombor 4 ni senang. Sebab kita ada formula boleh tukar log kepada indeks dan indeks kepada log. Nampak? Ini nombor 4 kat situ. Soalan dia selesaikan. Okay, bila soalan selesaikan, apa maksud soalan selesaikan? Dia nak dapat X tu berapa. Itu tujuan dia. Tujuan soalan selesaikan mesti dapat X tu berapa. A, dia bagi log 2X sama dengan 5. Nampak? Tadi kita dah belajar dah. 2 ni boleh pergi ke sebelah. Bertukar menjadi indeks. Dah, kita potong pergi sebelah. Dah siap. Tak cantik, bagi cantik. X sama dengan 2 kuasa 5. Berapa 2 kuasa 5? Boleh tekan kalkulator. 32. Siap. Dia macam tu je. Okay? Habis semua. B dengan C tu kamu dah boleh habiskan cerita dia. Okay? Tengok B. B dia bagi apa? Selesaikan log 8X sama dengan 3. Sama kisah dia. Potong 8, pergi sebelah, jadi dia punya asas. Bagi cantik, X sama dengan 8 kuasa 3. 8 kuasa 3 berapa ni? 8 kali 8 kali 8. Berapa? 512. 12. 512. 512. Okey. Boleh Okey. Yang C pun senang lah. C kamu boleh buat lah. C apa C? Dia bagi log 2X sama dengan 8. Jadi kita akan dapat situ. Potong log ni pergi sebelah jadi 2 kuasa 8. X sama dengan bagi cantik 2 kuasa 8. Dapat jawapan 2 kuasa 8. 256. Betul ke? Betul 256. Okey. Ini asas-asas lah. Sama juga dengan yang seterusnya. Yang seterusnya sebenarnya kita nak belajar macam mana nak guna kalkulator je. Contoh, lepas ni kita akan belajar anti-log. Anti-log apa? Yang tadi saya tulis tu. Anti-log dia shift log. Shift log tu, dia akan keluar 10 tau. Dia akan keluar 10 diam-diam. Kat tengah tu. Dekat kalkulator kamu. 10. Tapi kamu kena masukkanlah nombor dia. Maksudnya dia sebenarnya 10. Kuasa berapa? Kamu kena masukkan nombor dia. Shift log ni, benda ni yang kita panggil dia, nama dia adalah anti-log. Anti-log adalah apa? Tekan kalkulator, shift log. Okay? Tengok nombor 5. Apa soalan dia? Dah teruk sangat ni kain saya ni. Ini bukan bersih ni. Makin hitam ada cerita ni. Okay? Nombor 5. Cari nilai. Okay. A. Anti-log. Anti-log 2.1423. Kamu ambil kalkulator, kamu tekan saja. Shift log 2.1423. Tekan kalkulator, dapat terus jawapan. Itu maksudnya anti-log. Okay, tekan. Shift log. Bila kamu tekan shift log, dia keluar 10 macam ni. 10, masukkan 2.1423. 10 tu kecil je. Okay. Sama dengan, dapat jawapan 138.77 cukup. Okey, itu maksudnya anti-log. Semua anti-log tu boleh tekan kalkulator lah. Tekan je kalkulator. Nampak? Anti-log tekan. Semua nombor ni. Jadi saya tak payah apa? Inilah soalan dalam buku teks je. Tekan anti-log maksudnya apa? Shift log. Kita boleh masuk terus bahagian seterusnya. Okey? Jom kita tengok bahagian seterusnya. 4.10 pula. Boleh faham anti-log? Saya tak buat sampai habis. Okey? Okey, dalam 4.10. Dalam 4.10 kita akan belajar yang dinamakan sebagai hukum log.
Okey, apa hukum log ni? Hukum log. Yang pertama. Hukum yang pertama mengatakan bahawa kalau log mn, log mn, m darab n, kita boleh pecahkan jadi apa? Log m campur log n. Okey, asas ni saya tak tulis. Maksudnya apa-apa asas pun mesti sama. Tak kisah. Jadi kalau log m per n, kalau bahagi, dia akan tukar jadi apa? Darab tambah bahagi jadi tolak. Jadi log m tolak log n. Yang ini yang asas yang pertama. Yang mana kita panggil dia darab tukarkan kepada tambah, bahagi tukarkan kepada tolak. Okey, tapi sebenarnya konsep sebenarnya kalau tengok betul-betul dia macam ni je konsep dia. Kan? Yang ini kalau dia melibatkan pecahan macam ni. Pecahan maksudnya apa? Yang atas ni dia akan jadi positif, yang bawah ni sebenarnya akan jadi negatif. Okey, kenapa saya buat macam ni? Takut nanti bila kamu jumpa soalan log beramai-ramai. Log beramai-ramai pula ada cerita dia. Kan? Log beramai-ramai macam ni. Kamu jumpa log A, B per CD. Nampak? Log AB per CD. Dia macam mana nak tulis? Cara dia senangnya. Yang kat atas positif, yang kat bawah negatif. Jadi bila kita pecah dia akan jadi log A campur log B. Dua-dua ni positif, nampak? Dua-dua orang kat bawah negatif. Tolak log C. Alamak tak muat, sambung. Tolak log D. Dua-dua. Kalau ramai lagi kat bawah, lagi ramai cerita sama je. Kan? Siapa kat bawah semua negatif, siapa yang kat atas semua positif. Okey, ini hukum log yang pertama, darab tambah bahagi tolak yang dah bagi, kan? Tapi sebenarnya konsep dia sebenarnya adalah apa? Atas positif, bawah negatif, kan? Itu yang first. Yang kedua. Yang kedua dalam hukum log ni, dia ada hukum kuasa. Kan? Hukum kuasa. Hukum kuasa macam ni, kan? Log A kuasa B. Dia ada kuasa. A kuasa B. Jadi dia sama juga apa? Kalau kuasa, kita boleh ambil kuasa ni bawakan dia ke depan. Macam tu. Jadi dia akan jadi apa? B log A. Nampak? Kalau ada kuasa, dia bawa ke depan. Kalau ada kuasa, boleh ke belakang. Suka hati. Kita balik-balik. Boleh pergi. Bila perlu pergi ke depan, boleh pergi depan. Kalau perlu pergi belakang, perlu pergi belakang. Ni kita tengok. Ada soalan, perlu ke belakang. Ada soalan, perlu ke depan. Ikut jenis soalan nanti, kan. Ini kita panggil log yang melibatkan kuasa. Log melibatkan kuasa. Seterusnya, yang ketiga, satu lagi, kita panggil dia, yang ni tengok. Yang ini cerita dia pasal pertukaran asas log. Saya tulis siap, pertukaran asas. Okey, kenapa perlu bertukar asas? Kadang-kadang kita nak pakai asas lain. Dia bagi asas lain. Iaitu kat sini log AB. Ni asas A, log dia B. Kita boleh tukar. Kita nak jadikan dia asas dia C. Jadi kita boleh buat apa? Kita tulis log C per log C. Macam tu. Lepas tu baru kita isi. B ni kat atas, tak atas. A bawah, letak bawah. Ini formula untuk pertukaran asas log. Jadi 1, 2, 3 orang ni dulu yang paling penting dalam log. Dah boleh faham yang ni nanti, dia akan tambah sikit-sikit. Semuanya adalah terbitan pada benda ni. Okey? Dah ambil nota ni? Kita nak buat terus soalan seterusnya. Boleh? Okey. Dalam. Okey, baik. Sekarang tengok.
Latih diri 4.10 nombor 1. Apa dia bagi? Diberi log asas 74 sama dengan 0.712 dan log asas 75 sama dengan 0.827. Okey. Soalan A dia bagi nilai kan? Cari nilai dia. Log 7 1/4. Okey. Sebelum kita start, kamu tengok. Bila kamu jumpa soalan diberi macam ni, langkah pertama, apa kamu nak buat? Kamu kena tengok nombor yang digunakan. Okey, mana nombor dia? Ni tengok. Asas dia apa? 7. Nombor yang log dia 4, 5. Okey. Kita senaraikan supaya senang kita nak buat. Apa nombor yang kita boleh guna? Yang kecil dia 4, lepas tu 5 dan lepas tu 7. 3 nombor ni kena ingat. Kita akan gunakan 3 nombor tu. Okey. Kalau jumpa soalan macam ni lah. Apa-apa soalan diberi macam ni, ni setting dia. Yang kedua, pecahan nombor bercampur kita tak boleh selesai. Kita kena tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Jadi saya akan tukarkan benda ni kepada log 7. Okey. 1/4 kita tukar jadi 5/4. Nampak? Okey. Sekarang kita dah boleh guna hukum log. Apa hukum log kita tadi? Bahagi ni, ada bahagi kita boleh tukar jadi tolak. Seorang positif, seorang negatif. Jadi saya akan pecahkan dia jadi apa? Log 75 tolak dengan log 74. Sekarang kita dah ada nilai dia. Jadi kita dah boleh buat apa? Gantikan. Substitute kat bawah ni. Dapatlah jawapan kita. Berapa log 75? Kan? 0.827 tolak dengan 0.712. Dapat jawapan. Ini tak boleh pakai kalkulator terus tau. Tapi nak cek jawapan boleh. Kan? Cek jawapan boleh. Jawapan dia dekat-dekat. Ambil kalkulator je. Kan? 0.827 tolak 0.712. Dapat jawapan 0.115. Boleh ikut ke adik-adik kita ni? Boleh? Okey. Boleh kita buat B pula B. Apa soalan B? Tengok soalan B. Soalan B pula dia bagi apa? Log 7/28. Soalan B dia bagi log 7/28. Okey, kamu tengok. 7 boleh pakai. 28 tak ada. Jadi kita kena buat apa? Kena pecah 28 tu. Macam mana cara nak pecah 28? Kita guna pembahagian panjang. Tak panjang mana pun sebenarnya. Nama dia pembahagian panjang. Iaitu 28 kita kena bahagikan dengan nombor-nombor ni. Kita test yang paling besar dulu. Boleh ke 28 bahagi 7? Bahagi 7 dapat terus apa? 4. Jadi dah. Sekarang 28 dah pecah jadi 7 darab 4. Jadi 2 nombor dah boleh guna. Baru kita pecah. Jadi soalan sekarang dah bertukar jadi log 7 darab 4. Jadi kita dah boleh guna hukum log kita tadi. Apa hukum log? Darab, tukar, jadi, tambah. Jadi jawapan kita akan jadi log 7 tambah dengan log 7 4. Okey, sekarang kita dah boleh gantikan. Apa log 77? Nombor sama tadi. Ya, nombor sama. Jangan matikan saja. Nombor sama jawapan dia sebenarnya adalah 1. Campur dengan log 74 kita 0.712. Jawapan akhir kita dapat 1.712.
Okey? Boleh? Cuba kamu buat C. Buat C. Buat C kejap. Apa C tadi? C. Soalan C. Log 700. Cuba pecahkan 100 tengok. Boleh dapat tak? Try Okey. 100 ni, dia tak ada dah 100. Nombor 100 tak ada. Jadi kita kena pecah. Jadi C log 700. Jadi kita pecah 100. 100 kena pecah menggunakan nombor-nombor ni. CP yang paling awal kita boleh guna 7 tak boleh. Boleh guna CP 7. CP 5. Pecah 5. 100 bagi 5 dapat 20. Selagi boleh guna yang besar, pakai yang besar lagi. 20. 5 lagi. Dapat 4 habis. Nampak? Jadi ini ada pelajar dia pecah macam ni. Log 7 pecah jadi 5 darab 5 darab 4. Boleh, tak ada masalah. Ada setengah pelajar dia pecah jadi macam ni. Log 7 5 kuasa 2 darab 4. Boleh juga, dua-dua sama je. Tak ada masalah. Ini tak ya, bukan kata kena buat macam ni, tak. Macam ni pun boleh. Nilai dia sama, tak berubah. Okey? Jadi apa kita buat? Guna hukum log. Tambah, tukar jadi, tambah pula bagi jawapan. Darab, tukar jadi, tambah. Jadi, log 75 tambah log 75 tambah log 74. Jawapan kita akan dapat log 75 0.827 campur 0.827 campur 0.712. Okey? Ambil kalkulator, campur semua, dapatlah jawapan kita. 827. Campur dengan 0.712. 2.366. Okey? Boleh dapat. D, satu lagi D. D. Apa beza D? D dia macam A. Sifat dia macam A. D dia macam A. Okey, kita tengok Sebab apa saya kata macam A? Sebab soalan D dia bagi log 7 0.25. Okey. Bila kita nak buat log ni, dia tak boleh nombor bercampur, tak boleh. Perpuluhan pun tak boleh. Kita kena tukar perpuluhan ni kepada apa? Pecahan. Bila kita tukar, dia akan jadi sama dengan log 7. Ini apa? 1/4. 1/4. Okey? Betul ke betul? Cikgu, 1 tak ada nombor. 1 ni special. 1 ni special. Kita boleh guna, kalau kita nak guna, siapa boleh pakai dia? 1. Cuma, kamu kena faham dalam konsep indeks, apakah 1/4? Apakah 1/4? Kita boleh jadikan dia sebagai log 7, 4 kuasa negatif 1. 4 kuasa negatif 1. Jadi kita boleh guna hukum log yang melibatkan kuasa. Apa hukum log melibatkan kuasa? Negatif 1 boleh bawa ke depan. Injak sikit. Negatif 1 ni saya boleh bawa ke depan. Ni potong bawa ke depan. Negatif 1. Tak bolehlah 1 tu. Ini jawapan kita terus jadi apa? Negatif 0.712. Siap. Okey? Itu satu cara. Satu lagi, pelajar tak perasan yang benda ni boleh tukar jadi kuasa negatif. Dia tak perasan. Jadi dia guna apa? Dia guna petua bahagi tukar jadi tolak. Dia guna bahagi tukar jadi tolak. Dia buat apa? Log 7 1/4 dia tukar jadi log 71 tolak log 74. Yang penting dia kena tahu. Apa-apa saja pun log 1, ni formula dia. Tadi saya lupa beritahu kat ni. Log A, maksudnya apa-apa log 1, jawapan dia adalah kosong. Okey, log 1, apa asas pun tak kisah, jawapan dia kosong. Kat sini kosong tolak dengan 0.712
dapat jawapan yang sama, negatif 0.712. Dua-dua cara boleh digunakan. Kan? Yang tak boleh apa? Tak tukar ni. Tak tukar ni jadi apa? Jadi pecahan. Tak boleh. Okey? Itu soalan latih diri 4.10 nombor 1. Kita teruskan lagi, kita pergi nombor 2 pula. Okey. Boleh Boleh ikut Nombor 2. Okey, jom kita tengok. Apakah soalan nombor 2? Soalan nombor 2 kat sini, tengok, dia melibatkan nilaikan setiap yang berikut tanpa kalkulator. Nilaikan setiap berikut tanpa kalkulator. Macam mana tak boleh pakai kalkulator? Jam lah. Maksudnya kalau dia kata tanpa kalkulator bukan tak boleh guna langsung. Tapi yang penting dia kena guna hukum log. Kemudian kena tunjuk jalan kerja. Tunjuk jalan kerja. Jadi jawapan dia, markah dia tak semata-mata pada jawapan. Sebab kalau jawapan kita tekan kalkulator ke? Kan? Contoh soalan dia macam ni. A dia bagi soalan dia, log 3 21 tambah log 3 18 tolak log 3 14. Okey. Yang ini dia terbalik tadi. Nampak? Tadi kita buat ada satu benda kita pecah jadi ramai-ramai. Nampak? Bila soalan macam ni nilaikan, kita kena permudahkan benda ni dulu. Permudah maksudnya ramai-ramai log ni kita combine semua jadi satu. Jadi combine maksudnya dia terbalik. Formula dia tadi kita jumpa darab tukar jadi tambah, bahagi tukar jadi tolak. Bila kita nak combine, dia patah balik, terbalik cerita dia. Maksudnya kat sini, yang ini kalau aku mau tengok, apa saya buat, ada 3 orang, asas dia sama, asas 3. Saya dah boleh buat terus dah log 3. Nampak? Kemudian saya tengok, ada positif, ada negatif. Bila ada positif, ada negatif, kita kena ingat apa formula saya tadi. Yang positif duduk atas, yang negatif akan duduk di bawah. Siapa yang positif? 21. Okey. Lepas tu apa? 18. Dia darab lah. Nampak? Tolak, duduk kat bawah. 14. Macam tu. Ambil kalkulator, maksudnya bukan tak boleh pakai terus. Yang ini, boleh pakai kalkulator. Ambil pakai kalkulator, tekan. Bila kamu ambil kalkulator, kamu tekan ni, kamu akan dapat satu nombor. Okey, 21 darab 18. Bahagi 14. Kita akan dapat 27. Nampak? Yang tinggal apa? Log 3, 27. Yang ni dia nak tengok. Kita buat. Jadi macam mana? Boleh tak kita pakai konsep log 27 bahagi log 3? Itu guna kalkulator. Bila dia kata tanpa guna kalkulator, kita kena guna hukum kuasa. Hukum kuasa maksudnya 27 ni kena tukar kepada asas 3. Jadi berapa? 27 adalah sama juga dengan 3 kuasa 3. Nampak? Gantikan. Jadi dia akan jadi log 3, 3 kuasa 3. Macam tu. Okey? Dengan menggunakan hukum kuasa, mengatakan bahawa kuasa atas ni boleh potong, bawa ke depan. Okey? Dan log 3 dengan log 3 mati. Jawapan kita tinggal apa? 3. Itu sebenarnya cerita dia. Boleh? Okey? Boleh Tengok B. B terus B. B. Apa beza B dengan A? Dia sikit je beza dia. Tengok. Soalan B. Dia bagi kat situ. 2
log 42 tolak 1/2 log 49 tambah log 4 12. Okey. Yang penting yang pertama kita tengok asas dulu. 4 4 4. Jadi semua boleh combine pum jadi 4. Kan? Okey. Kita combinekan semuanya dah jadi log 4. Okey. Tapi bila kita nak combine, syarat dia orang depan ni tak boleh ada. Dia mesti log suci. Log suci pula namanya. Log suci, dia orang depan tak ada. Kan? Nampak? Log tu kena suci, tak boleh. Jadi orang kat depan ada, kita kena angkat dia naik ke atas. Macam tu. Nampak? Yang ini pun sama, 1/2 tak nak 1/2. Potong 1/2 ni buat naik ke atas. Kuasa 1/2. Macam tu. Yang ini cantik. Tak ada orang. Ngam. Okey? Lepas tu kita dah boleh masukkan dah. Masukkan apa? Yang positif di atas. Yang negatif di bawah. Okey, jom kita tengok. Siapa positif? Yang depan sekali positif. Berapa nombor dia? 2/2. Berapa 2/2? 4. Okey. Kemudian kita jumpa yang kedua. Yang kedua ni negatif. Dia kena kat bawah. 9/1/2. Apa maksud 9/1/2? 9/1/2 sama juga dengan punca kuasa 29. Nampak? Jadi punca kuasa 29 berapa? 3. Jadi benda ni 3 letak kat mana? Negatif, bawah. Nampak? Seorang lagi. Positif, 12 kat atas. Satukan dia orang. Ambil kalkulator, dah boleh kira dah. Log 4. Dapat berapa sini? 16. Okey, ada kaitan tak 16 dengan 4? Ada kaitan. Kita dah boleh tukar dalam bentuk indeks iaitu log 4. 16 adalah 4/2. Okey, nak dapatkan nilai 2 ni potong balik, bawa ke depan. 4 dengan 4 mati. Tinggal jawapan 2. Boleh ikut? Okey? Kalau boleh, kamu dah boleh try C. Cuba C. C. Senang ya C. Boleh Cuba. Sementara saya padam ni sempat siap sekejap je. Persoalan C. Log 27 campur log 212 tolak log 221. Okey. Boleh permudahkan. Log 2, log 2, log 2. Settle. Semua dah jadi log 2. Ada positif negatif? Okey, ada atas bawah. Siapa kat atas? 7 dan 12. Kat atas. 21 kat bawah. Okey. Jadi yang ini kita dah boleh pecahkan jadi apa? Tekan kalkulator. Bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan kita sama dengan log 2, 4. Ni 4. Okey. 4 ada kaitan dengan 2? Ada, iaitu log 2, 2/2. Sama macam tadi. Potong 2, bawa pergi depan. 2 dengan 2 mati. Tinggal jawapan 2. Senang Okey. Boleh? Jadi satu lagi, tengok. Kita pergi bahagian seterusnya. Jom. Mana pemadam saya tadi? Saya ambil pemadam cantik sikit. Buruk sangat ni.
Lebih kurang je cerita dia. Okey. Okey, jom. Tengok latihan 4.11. 4.11. Okey. Soalan nombor 1. Tuliskan ungkapan berikut sebagai logaritma tunggal. Okey. Kan? Maksudnya tuliskan, saya ringkaskan, kepada log tunggal. Okey. A log 2x tambah log 2 y kuasa 2. Senang je. Tadi kita dah buat lagi panjang cerita dia. Ini senang. 2 dengan 2 sama, kita dah boleh satukan dia. Dan orang depan tak ada, log dah suci. Jadi dia akan jadi log 2 positif darab. Jadi akan jadi x y kuasa 2. Siap. Jangan kau ambil ni bawa ke depan pula, tak boleh. Kan? Ni 2 pergi X saja. Aku punya tak ada. Tak boleh. Dia kalau boleh, dua-dua baru boleh. Okey? Macam tu je. A B. Tengok B. Log B. X tolak dengan 3 log B Y. Ini kamu tengok pun kamu dah tahu jawapan dia kan? Iaitu yang pertama. Boleh tak kita satukan dia? Tak boleh lagi. Sebab apa? Log dia belum suci. Ini 3. 3 kena potong, bawa naik atas dulu. Log B dengan log B dah boleh disatukan. Log B. Kan? Dia jadi apa? X tolak akan jadi kat bawah. Jawapan kita akan jadi X per Y kuasa 3. Di asas yang tadi, yang kita panggil hukum log tu, yang ni digunakan. Okay? Kita pergi terus dekat C tak payahlah. C kamu buatlah. Saya tengok sedih betul soalan. Tukar tambah tolak je pun. Kan? Okay. C kamu buat. Saya pergi dekat D terus. Laju sikit. D kan? Okay. Kalau kamu dah nampak hukum log tu dah senanglah soalan sebenarnya. Okay. D. Soalan dia 1/2 log 4x tambah 2 tolak log 3. Tinggallah 3 3 log 4y. Okey, sekarang dia ada masalah. Yang ni banyak masalah dia ni. Yang pertama masalah dia. Yang ini ada log, ini ada log. Mamat ni tak ada log. Macam mana nak satu? Tak boleh satukanlah sebab seorang tak ada. Dia kalau nak satukan, semua kena ada log. Log yang sama. Jadi tak apa. Benda tak ada log, kita bagi dia log. Benda tak suci, sucikan. Itu. Settle dia. Yang pertama, yang ini akan jadi apa? Log 4x kuasa 1/2 dah naik atas. Okey. Campur 2. Tak ada log. Tak ada log, kita bagi log. Log apa? Log 4. Kita bagi log 4. Tapi kita kena bagi log 4. Kenapa? Sebab log 4 nilai dia 1. Jadi kalau 2 darab 1, dia masih lagi 2. Tidak berubah nilai apa-apa. Nampak? Jadi apa saja log kita boleh bagi, asalkan kita kena bagi sama. Log dengan asas dia mesti sama. Tolak dengan, yang ni dah boleh disucikan, dah nampak dah. Log 4 y kuasa 3. Yang ini, baru kita buat. Bila dah tukar baru nampak. Potong kuasa 2. Okey? Sekarang kita dah boleh tulislah cerita dia. Jadi apa? Sama dengan log 4, log 4, log 4. Cantik. Semua dah boleh buat. Disatukan dah. Di bawah cerita log 4. Ada positif negatif. Pecahan. Siapa yang kat atas? X kuasa 1/2. Lagi? Ni. 4 kuasa 2. 4 kuasa 2, 16. 16
Kemudian kat bawah Y kuasa 3. Okey? Tapi tak cantik lah macam ni. Kat mana tak cantik? Unknown dengan nombor. Kita tak tulis X6, kita tulis 6X. Dia bagi cantik je lah dapat ya. Log 4 16 X kuasa 1/2 per Y kuasa 3. Hanya bagi cantik sahaja. Kurungan tu saya buat supaya menunjukkan bahawa dia duduk. Kalau tak buat pun tak apa. Tak buat pun tak apa, tak wajib. Okey, ini untuk D. Boleh E dah senang. E dah senang. D je susah sebab tak ada log. Jadi konsep dia apa? Tak ada log, bagi dia log. Tak suci, sucikan. Okey? Tengok E Kutu. Okey, boleh lah asalkan tulis boleh nampak. Okeylah. Okey, E. E log 3 M kuasa 4 campur 2 log 3 N tolak log 3 M. Ni tak ada masalah. 3, 3, 3. Semua orang ada log. Cuma ada log yang belum disucikan lagi. Yang ni. Buat pergi belakang. Kemudian kita dah boleh buat dah. Apa cerita dia? Log 3. Sini. Kita boleh buat apa? Ada atas bawah kan? Ada atas bawah. Positif ke atas. M kuasa 4. Yang ini. N kuasa 2. Yang ini. M. Okey. Dah siap belum? Belum. Kenapa? Tengok. M kuasa 4 dengan M. Ini boleh pemudahkan. Boleh potong. Nampak? M kuasa 4 dengan M. Kita boleh potong. Tinggal berapa kat atas? 3. Kan? Jadi jawapan last kita akan dapat log 3 M kuasa 3 N kuasa 2. Yang ni saja yang tinggal. Okey, itu untuk soalan E. Jom kita pergi next soalan nombor 2. Soalan nombor 2 sama macam soalan 4.10 tadi. Lebih kurang. Cuma dia ada ubah. Dia ada adjust sikit dah. Dia tambah level dia sikit lah. Takkan level dia senang je. Kan? Tapi sebenarnya kamu tak rasa pun susah dia. Dah. Sebab kamu dah follow sikit-sikit. InsyaAllah boleh buat. Jom kita tengok. 4.11 nombor 2 pula. Mana datang tisu ni? Oh. Okey. Kita tengok nombor 2. Soalan dia diberi. Diberi log 2, 3 sama dengan P dan log 25 sama dengan Q. Ungkapkan soalan dia. Ungkapkan dalam sebutan P dan Q. Okey, soalan A log 2/10. Dia sama macam tadi. Sebab apa? Bila dapat diberi, langkah pertama tengok nombor apa yang kita boleh guna. Nombor boleh guna nombor 2, nombor 3, nombor 5. 2, 3, 5 boleh guna, nampak? Kan? Jadi asasnya apa? 2. Asas 2, cantik. 10 kena pecah. Senang ni. 10 pecah 2 dengan 5 maksudnya 2 darab 5 kan. Jadi kita terus buat. Terus jadi log 2. 2 darab 5. Dah nampak idea dia. Terus kita boleh buat jadi log 2 campur log 25. Nampak? Darab tukar jadi campur. Apa log 22? Log 22 potong tinggal 1. Campur dengan siapa log 25? Log 25 adalah Q. Selesai. Okey? Selesai satu. Kita pergi B pula. Apa soalan B? Tengok. B
45. Kamu try tengok kejap. Try. Okay, cuba. 45 Try. Dah dapat ke? Dah, boleh buat? Okey, dapat? Dapat. Okey. 45. Pecah 45. 45 pecah guna 5. Dapat 9. 9 tak boleh 5 dah. Pecah 3. Dapat 3. Jadi kat sini kita boleh pecah jadi log 2, 5 darab 3 darab 3. Dah boleh pecah jadi log 25 campur log 23 campur log 23. Jadi kita tukar log 25 adalah Q campur P campur P. Jawapan akhir kita akan dapat 2P campur dengan Q. Okey. Untuk C, log 2 punca kuasa 2, 15. Yang ni ada punca kuasa. Ada 15 lagi. Nasib baik 15 senang sebab 3 darab 5. Kan? Ini apa saya buat? Saya tukarkan jadi log 2, 3 darab 5 kuasa 1/2. Okey. Kan? Bila kita nak buat benda ni, ni konsep dia tengok. Bila kita nak pecah, 1/2 ni dia kena potong dulu. Bawa pergi depan. Sebab 1/2, dua-dua sekali tau. Kan? Jadi baru kita boleh buat 1/2 kurungan. Kita pecahkan dia jadi log 23 campur dengan log 25. Jadi kita boleh buat 1/2 relax dulu. Yang ni dulu. 3P. 5Q. 1/2 tu baru kita letak per 2. Macam tu. Boleh? Okey? Okey, ini satu lagi. Lepas ni saya masuk. Hari ni saya tak masuklah sampai 2
dan 4.12. Cuma saya nak cerita sedikit je. Tengok. Bila saya cerita ni, kamu boleh buatlah nanti sikit-sikit latihan. Yang untuk 4.12 pun boleh buat lah sebenarnya kan. Okey. Untuk 4.12 nombor 1 tu ada masalah kan. Tapi kat sini dia ada satu benda yang kamu kena belajar. Sekarang kita akan masuk, nama dia adalah logaritma jati. Logaritma jati. Sebab tu kalau kamu tengok dekat kalkulator kamu, dia ada log. Sebelah log tu ada ln. Log dan dia ada ln. Okey. Log ni adalah kita panggil logaritma lah. Iaitu mewakili log asas 10. Kan? Manakala ln ini kita panggil logaritma jati. Kan? Logaritma jati, yang mana sebenarnya dia adalah log asas I. Log asas I. Sebab tu kamu tengok bila kita tekan kat atas dia shift apa ln tu, dia I kuasa X. Ini kita panggil dia logaritma jati. Apa beza dia? Jom kita tengok kejap apa beza dia. Okey. Ini 4.12 saya pakai kejap. Nak tunjukkan logaritma jati kan. Okey. Untuk nombor 2, nombor 2A. Log 7225. Okey, dia kata apa? Tukarkan setiap berikut kepada logaritma jati dan nilaikan. Ini senang aja. Cerita dia. Apa kita buat? Sama juga dengan ln. Dia ln. Kan? Ln atas bahagi dengan ln bawah. Tekan kalkulator. Tekan. Apa dapat? Okay, kita akan dapat jawapan kita 2.783. Okey. Itu saja. Ln tu menunjukkan logaritma jati. Boleh? Dia sama je. Cerita dia sama je. Tak ada beza pun. Semua nanti dia ada beberapa kaedah matematik yang memerlukan gunakan logaritma jati. Kan? Dan ada yang memerlukan pakai log, ada perlu pakai logaritma jati. Okey, nanti kita akan tengok ada formula-formula tertentu kan. Okey, semua untuk hari ini sampai sini dulu insya-Allah. Saya tak masuklah sampai 4.12. Kamu dah boleh try buat. Sebenarnya 4.2 pun kita dah bincangkan pertukaran asas semua. Okey, hari kamu try. Sebenarnya yang penting adalah yang belakang tu, 4.13. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada? Kalau tak ada, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu boleh try lah 4.12 tu. Kalau ada sangkut nanti WhatsApp saya InsyaAllah. Jadi assalamualaikum. Terima kasih.